Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Saudara sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah thumma alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sekali lagi dapat bertemu dalam rancangan Forum Perdana Ehwal Islam. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan yang diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kita diuji dengan COVID-19 ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita ruang untuk kita kembali kepada kehidupan asal kita dan wabak ini hilang dari kita, daripada masyarakat kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk perbincangan kita pada malam ini dalam Forum Perdana Ehwal Islam cukup istimewa. Tajuknya ialah takut Allah atau takut COVID-19. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan tetamu yang barangkali tidak perlu kita perkenalkan lagi. Tetapi dalam adab kita berforum, adab kita bertemu, sudah tentu menjadi suatu kewajipan kepada tuan rumah untuk memperkenalkan tetamu kita pada malam ini, ahli panel kita pada malam ini. Ahli panel yang saya maksudkan ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka apabila perkataan Alhamdulillah itu keluar daripada Datuk, keluar daripada semua penonton kita, mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini saya tidak kesorangan sebenarnya, bersama saya ada seorang lagi moderator. Tak tahulah nak panggil moderator dua ke, moderator tambahan ke, wallahu alam. Moderator yang saya maksudkan tak lain tak bukan ialah Ustaz Hariri. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa ni dalam forum perdana. Malam ini Forum Perdana Ahwal Islam khas kali kedua selepas kita buat kali pertama berkenaan dengan isu vaksin. Ya. Kali ini kita kembali berbincang tentang isu takut Allah ataupun takut COVID-19. Alhamdulillah. Dan suatu yang insya-Allah akan kita buat juga pada malam ini ialah kita akan membaca surah Yasin. Dan insya-Allah bersama kita di studio ialah yang berbahagia Ustaz Ahmad Tirmizi bin Haji Ali yang akan memimpin bacaan Yasin kita pada malam ini. Dan istimewa juga secara maya ataupun sidang maya kita bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Ashabus Samaha, Mufti-Mufti Negeri yang ada bersama-sama dengan kita. Dan saya minta juga yang berada di rumah untuk sama-sama membuka mushaf, membuka surah Yasin untuk sama-sama kita baca, untuk kita tadarruk, untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mahu membuang masa pada malam ini. Saya nak beri ruang kepada Ustaz Tirmizi Ali untuk memimpin bacaan Yasin pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Kembali bertemu dan terima kasih kepada anda semua terus bersama kami dalam rancangan Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Kita sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberi kerahmatan, kebaikan kepada kehidupan keluarga kita, masyarakat kita dan umat kita insya-Allah. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dibawakan oleh pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan kerjasama RTM dan JAKIM, dan rancangan kita ini ditaja oleh Band Islam Malaysia Berhad. Seperti yang kita war-warkan di awal pertemuan kita pada malam ini, tajuk perbincangan kita ialah takut Allah atau takut COVID-19. Semuanya perkataan takut. Sama ada takut kepada Allah ataupun takut kepada COVID-19 ini. Jadi sebagai mukadimah kita nak pergi kepada
Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri tentang konsep al-khauf itu sendiri ataupun konsep takut dalam Islam ini, apakah yang boleh kita fahami daripada perkataan takut itu sendiri? Falyatafaddal. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syukri, kepada Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tak lupa ashabus samahah, datuk-datuk mufti, ashabul fadilah, imam-imam, seterusnya para ulama, para pemimpin, tak lupa kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya ucapkan terima kasih atas sama-sama kita baca Yasin tadi, untuk kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah jarakkan kita, hendarkan kita daripada COVID-19 dan juga negara kita aman kembali seperti sedia kala, insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, menjawab persoalan daripada sahibul fadilah tadi, menariknya kalimah takut ini semua disebut dalam pelbagai maksud. Kalau kita ambil dalam bahasa Arab, kalimah takut ini Allah guna pelbagai. Antaranya dengan makna taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Antaranya dengan kalimah khasyah. Fala takhshawhum wakhshawni. Antaranya dengan kalimah khauf wa khafuni. Antaranya dengan kalimah seperti rahm wa iyaya farhabun. Jadinya para ulama menyatakan bahawa Allah menggunakan bahasaan-bahasaan yang pelbagai ini kerana memberi makna yang tertentu. Bezanya apabila kita takut kepada Allah sebagai Khalik, Tuhan pencipta kita, berbeza dengan kita takut dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakannya. Takut kepada Allah dengan maksud kita pergi dan kita mentaati perintahnya dan kita sekali-kali tidak menderhakainya. Kita melakukan ibadat, kita sembahyang, kita syukur, kita tidak kufur, kita zikir, kita tidak lupa pada Allah. Itu mana kita takwa, kita takut kepada Allah. Sedangkan apabila kita kata kita takut kepada makhluk Allah, takut pada COVID, takut kepada neraka, takut kepada harimau, takut kepada singa, takut kepada kemalangan, takut kepada wabak dan seumpamanya, maka kita kena jarakkannya. Jadi beza antara takut kepada Allah dengan kita melaksanakan, kita dekatkan diri kepadanya, kerana kita tak ada tempat untuk kita lari daripada Allah. Adapun kita takut kepada makhluk, kita mengambil perkara yang membawa kepada kita dekat dengannya untuk kita jarakkan. Kita takut pada harimau, kita jangan dekat dengan dia. Kita takut kepada COVID sebagai contoh, kita berada di rumah masing-masing, menjaga penjarakan sosial, begitu juga memakai penutup muka, begitu juga kita mendengar arahan KKM, MKN, kita juga tengok dan dengar nasihat para doktor yang bertauliah, maka itu cara kita nak menghindarkan daripada takut. Jadi mukaddimahnya, apabila kita sebut takut kepada Allah, berbeza dengan takut kepada makhluk. Allahu'alam. Maknanya ada perbezaan yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk tadi, di antara takut kita kepada Allah dengan takut kita kepada makhluk. Takut kita pada makhluk, kita jauhkan daripada makhluk, Datuk. Takut kepada Allah dengan cara kita takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada malam ini juga kita baca Yasin, kita bermunajat, itu juga sebagai tanda takut kita kepada Allah, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagaimana kita mengambil semangat daripada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastaqbilu amwajal bala bil bukai wa tadarru, dan kamu hadapi gelombang bahaya ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kamu mengadu dan kamu menangis
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya juga tidak ingin melontarkan soalan pada Datuk sahaja, kita nak beri ruang kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang bertanya, yang mengajukan soalan melalui Facebook. Untuk itu saya persilakan Ustaz Hariri. Mungkin di sana ada soalan yang telah dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita di luar sana. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syukri. Baik, saya meninjau di ruangan komen di Facebook yang bagi Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dengan beberapa komen yang telah ramai yang telah menumpahkan. Baru berlangsung 40 minit tetapi 400 komen telah ditumpahkan dengan cadangan dan soalan yang diajukan. Namun saya telah pilih beberapa posting dan soalan untuk kita bangkitkan, iaitu ada hantaran yang menyebut bahawa lebih takut mana buta kepada agama lagi seseorang Muslim takut kepada COVID melebihi takutnya kepada Allah membawa ia kepada syirik. Dan ada juga hantaran yang menyebut COVID bukan sahaja bawa penyakit tapi turut membuatkan manusia syirik kepada Allah. COVID menyebabkan keadaan rohani dan akidah kita semakin goyang. Masyarakat sekarang dalam sedar tak sedar lebih takutkan COVID daripada takutkan Tuhan. Dalam tak sedar, melalui asbab COVID, umat Islam melakukan syirik kepada Allah. Menghidupkan dan yang mematikan makhluk ialah Allah, bukannya COVID. Ini saya fikir adalah luahan dan pertanyaan yang boleh kita angkat kepada Yang Berhormat Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri untuk menjawab. Adakah takut kepada COVID ini bersalahan, bertentangan dengan akidah kita sebagai seorang Muslim? Mungkin Yang Berhormat Datuk Seri boleh memberi ulasan. Okey. Saya ucap terima kasih kepada soalan yang dikemukakan itu. Jazakumullahu khairal jazak. Yang paling layak menjawab soalan ini sudah barang tentu kita akan merujuk kepada nas-nas. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kalau cara Imam Syafi'i dia nak jawab soalan, dia akan kata bagaimana cara dia nak jawab. Kalau kita tengok dalam kitabnya Al-Um sebagai contoh, bila orang tanya dia soalan, dia akan kata qala Allah. Kemudian dia akan kata qala Rasulullah. Kemudian dia akan kata qala sahabi. Sebagai contoh, dia nak jawab masalah tentang qatluz zambur ataupun satu serangga dalam keadaan seorang itu berihram. Dia akan ambil firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang Rasul bawa pada kamu tu, maka ambillah. Lalu dia pun mengambil, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ambillah pandanganku dan pandangan ataupun ikutlah kepada sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas daripada aku. Dan dalam hadis yang lain disebut iqtadu bil lazaini min ba'di. Ikutlah dua orang selepas daripada aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Lepas tu baru dia ambil kata-kata Sayyidina Umar. Saya meminjam naratif ataupun cara istimbatat Al-Imam Asy-Syafi'i ini untuk jawab soalan ini ialah dengan satu peristiwa yang cukup makruf dan terkenal bagi pengkaji. Kisahnya bermula apabila Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pergi ke Syam. Akhirnya sampai di satu tempat dikatakan berlaku satu wabak. Wabak tersebut adalah yang dipanggil sebagai Ta'un Amwas atau Amawas, satu kawasan antara Jordan dengan Lebanon dan kawasan seperti itu. Bila Sayyidina Umar dengar sahaja wabak seperti itu, Sayyidina Umar tak jadi nak masuk. Bila Sayyidina Umar tak jadi nak masuk, maka Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah terus berkata, atafirru min qada'illah. Adakah kamu lari daripada qada Allah? Adakah kamu lari ataupun kamu takut kepada qada Allah? Allah kalau nak suruh mati-mati juga. Kun fayakun, apa benda pun akan berlaku. Jadi kamu ni wahai Amirul Mukminin, orang yang kita anggap orang nombor 2 mengikut ahli sunnah wal jamaah selepas Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Umar bila dengar macam itu, dia kata, wahai Abu Ubaidah, aku mengharapkan jawapannya soalan ini bukan daripada mulut kamu. Semoga kamu tak tanya aku soalan macam ni. Kenapa? Kerana soalan macam itu dalam erti masalah qada dan qada Allah ini satu perkara yang perlu diperhalusi. Sayyidina Umar menjawab, afirru min qada'illah ila qadari. Aku lari daripada qada Allah kepada qadarnya.
Bila Sayyidina Umar jawab, aku lari daripada qada Allah kepada qadarnya, maka Sayyidina Umar sebagai orang yang diilhamkan, sebagaimana kata Nabi SAW, kalau ada lagi Nabi selepas aku, maka Umar antaranya. Tapi la nabiyya ba'di, tak ada lagi Nabi selepas tu. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Amiral Mukminin, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, jika sekiranya berlaku satu negeri itu wabak, maka jangan daripada yang luar masuk ke negeri tersebut, atau daripada negeri tersebut keluar daripada tersebut. Yang ini yang dipanggil sebagai kuarantin, atau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Al-Hajar As-Sihi. Cerita ini yang diriwayatkan oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah dan lain lagi, menggambarkan kepada kita bahawa Sayyidina Umar di situ ada usaha, ada ikhtiar. Bukan masalah isu kita takut kepada ni syirik atau tidak. Wajib takut kepada Allah sebagaimana mukaddimah konsep kita kata itu berbeza. Kita dalam Islam diajar mengambil satu hukum, sunnatullah, sebagaimana kata Allamah Asy-Syaikh Muhammad Mitwalli Sya'rawi banyak dalam tafsirnya. Kita ada sunanul kaum, di mana sunnah-sunnah alam ini, iaitu Allah menjadikan sesuatu itu sebab. Maka asbab itu mesti kita hendaklah mengikutinya. Tetapi apabila asbab aradiyah atau sebab-sebab bumi sudah tidak ada lagi dan tak boleh lagi, maka di sana kita harapkan satu sebab namanya asbab samawiyah, sebab-sebab langit. Contoh, kita tak ada harapan macam mana hujan nak turun. Kita dah ikhtiar dah, gali air tak ada, pergi mana tak ada. Kita ada Allah. Nabi ajar kepada kita sunnah untuk salat istisqa. Hukum akal kalau macam tu macam mana boleh tolong? Tapi datang daripada langit, Allah yang menjadikan, dan banyak kali berlaku macam tu. Maka sama juga dalam isu seperti ini, bila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga kena memakaikan sebab-sebab tersebut. Dan kita kena faham hukum sebab ini hukum biasa, dan apabila kita telah mengikut, maka akan berlaku namanya hukum musabbib, yakni Allah yang menjadikan sebab. Bila Allah menjadikan sebab, ketika itu perkara-perkara yang luar biasa dengan izin Allah berlaku. Tetapi syaratnya kita ikut perintah Allah dulu. Kita patuh perintah Allah dulu. Jadinya seorang yang benar-benar takut kepada Allah, sebagaimana Sayyidina Umar tadi, dia tak masuk, tak cari, dalam bahasa mudah, tak cari penyakit. Sebab itu bila ulama menafsirkan ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Walaupun tafsiran yang paling baik adalah Abu Ayyub Al-Ansari yang menafsirkan dalam mufassiri, mengambil kisah bila dia pergi perang, dia tengok orang mencampakkan diri mereka pergi perang dengan mendedahkan kepada musuh. Maka katanya ayat ini bukan macam tu, walaupun maksudnya supaya dijaga daripada itu, tapi orang yang kedeku, orang yang bakhil daripada untuk infak fi sabilillah. Tetapi kaedah menyebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab yang khusus. Khulasahnya, daripada kisah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab itu, maknanya Sayyidina Umar takut pada Allah. Maknanya Sayyidina Umar mengambil sebab. Maknanya Sayyidina Umar, walaupun kita tengok macam itu, kenapa apabila ijtihad Sayyidina Umar pada awalnya daripadanya itu berbetulan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, menyatakan bila berlaku di satu tempat itu tahun, maka jangan kamu masuk, yakni jangan kamu keluar. Maknanya Nabi memberi satu unsur supaya kita beringat, berusaha, bertawakal, menjaga wiqayah, ataupun yang disebut sebagai al-wiqayatu khairun minal ilaj, iaitu kita menjaga diri kita jauh lebih baik daripada kita merawat selepas terkena penyakit. Jadi khulasahnya, bila ditanya takut kepada ni, dia tidak syirik. Yang menjadi syiriknya apabila kita menyatakan bahawa
apa yang kita buat itu semata-mata kerana itu, kita tak lagi rasa apa-apa, kita hanya berkiblatkan kepada selain daripada Allah. Tapi kalau kita mengikut apa yang Nabi ajar, apa yang Sayyidina Umar ajar kepada kita untuk mengambil sebab-sebabnya, maka itulah cara yang sebenar yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas saya fikir satu penjelasan yang tuntas, satu yang kita kata terang benderang kepada kita bagaimana untuk kita memahami perkataan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan yang dikatakan bahawa boleh membuat syirik dan sebagainya, itu dijawab dengan baik oleh Yang Berbahagia Yang Berhormat Datuk. Saya nak pergi sekali lagi pada Yang Berhormat Datuk sedikit huraian yang Datuk sebut di awal tadi tentang takut kepada Allah, takut kepada COVID itu supaya satu perkara yang boleh kita pegang. Selepas ini kita boleh ingat takut pada Allah, takut kepada COVID. Mungkin sesuatu daripada Datuk, silakan. Ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berusaha, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita akal, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita cara dalam mengendalikan kehidupan dengan sebaiknya. Jadi alhamdulillah, dengan kemajuan-kemajuan yang ada sekarang, yang memudahkan dan menjadikan kehidupan selesa dengan perubatan, dengan kajian, dengan dapatan seperti itu, telah merumuskan kepada kita begiam. Dalam masalah COVID ini bukan satu sahaja kajian, tapi terlalu banyak sangat kajian-kajian. Sehingga kita tengok para ulama, pada asal mula-mula kejadian yang saya cuba tekuni, sebab COVID ini saya menyatakan pada awalnya kita sangka sebagaimana Zika. Sebagaimana mula datang Zika, kita ingat virus Zika ini tersebar, maka kita sebut dari segi fiqhul ma'ala ataupun al-hukmu bil ma'al. Kita cuba tengok akan datang, kalau jadi besarnya macam mana. Jadi kita cuba awal-awal lagi. Tetapi Zika tak jadi macam tu. Selepas daripada itu datang COVID. Dan bila datang COVID, kita menganggap itu hanya berlaku di satu tempat di negara lain sahaja. Ya. Tapi tiba-tibanya jadi besar, jadi hebat. Dalam keadaan seperti itu, kita tengok pada awal kejadian para ulama. Saya cakap ni dari segi kebanyakan di dunia yang kita tengok. Ya. Beri pandangan yang lebih kurang sahaja. Sebab sangkaannya tak lebih pada Zika ataupun beberapa virus-virus lain. Tetapi bila mana merebak begitu dahsyat, alhamdulillah baru ni daripada Majma' Fiqh Al-Islami sedunia datang dan kita bincang. Dan kita dapati mereka telah kemukakan pandangan. Dan alhamdulillah, semua pandangan-pandangan badan-badan berautoriti dunia adalah selari dan sealiran. Dengan kefahaman yang sama yang menunjukkan bahawa wabak ini, maksud kita takut adalah kita jaga diri kita, kita lindung diri kita daripada kita terbabit atau terkena. Saat yang sama sebagai contoh, walaupun kita kata kita jaga daripada COVID, tapi kita tetap semayang. Kita semayang di rumah, kita doa. Macam hari ini kita baca Yasin. Kita tengok Ashabus Samah di rumah masing-masing baca Yasin. Imam Masjid Negara, Imam Masjid Putra, Imam Masjid Besi ataupun Masjid Mizan, Imam Masjid Wilayah dan lain-lain lagi tutup guru baca Yasin. Jadi walaupun mereka berada di mana pun, takut kepada Allah tetap ada dan mereka tetap kekalkan takut kepada Allah. Saat yang sama mereka jaga daripada COVID ini dan mereka berikhtiar. Itulah sunnah yang diajar pada kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Kita pada malam ini seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk tadi, kita bersama-sama dengan Ashabus Samahah, mufti-mufti di negara kita ni, seluruh Malaysia, dan di antara keputusan yang sepakat dalam penetapan hukum antaranya ialah penjarakan fizikal dalam solat, menghadkan kapasiti jamaah di masjid dan juga di surau. Ini pun kadang-kadang Yang Berhormat Datuk timbul isu. Kenapa buat begitu, kenapa buat begini. Mungkin sedikit masa di hujung sebelum kita berehat ni, mungkin Datuk boleh penjelaskan pada kita. Ya. Alhamdulillah, tindakan yang dibuat ini sebenarnya bukanlah asing
Walaupun kita selalu sebut zaman Nabi menyebut sawu sufufakum, atimu sufufakum, suruh rapat saf sebagainya. Dalam masalah ini kita telah bahaskan dalam buku kita bertajuk isu penjarakan sosial sebab solat. Dalam buku tersebut kita nyatakan ada dua pandangan. Satu sunat muakkadah yang menyatakan tentang keadaan macam ini, tetapi Syekh Hassan Walad Dadu telah memberi pandangan bila mana datang penyakit, bila mana itu cara ikhtiarnya, maka pada masa itu wajib kita jarakkan dan kita bukan mesti kena berada dekat. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan man akala suman au basalan fala yakribanna musallana. Maknanya kalau seorang tu makan bawang putih ataupun bawang yang berbau, maka jangan datang tempat sembahyang kami. Bila Nabi cakap macam itu, ulama cari apa itu illah. Apa sebab Nabi kata itu? Sebab bau. Sebab orang tak rasa seronok. Jadi kaedah menyatakan al-ahkam taduru ma'al ilali wujudan wa adama. Segala hukum itu akan berlega kepada illah, sama ada atau tak. Jadi sekarang illahnya bukan bau, tapi illah ni wabak. Maka kaedah menyatakan bila kaedah berkenaan dengan wabak yang boleh menjangkit, yang terlalu bahaya ini, maka dia mimbabil aula. Kalau kita tengok kiasul aula, di mana fara' itu dia lebih kuat daripada usul lagi. Bila fara' lebih kuat daripada usul, maknanya asal, maka pada masa itu kias aulawi mimbabi aula dalam isu seperti ini kita pakai. Dengan sebab itu kita datang pada kita, orang duk tanya di Mekah macam mana. Saya pergi ke Mekah, saya tengok memang penjarakan. Saya pergi Madinah, saya tengok penjarakan. Saya tanya sahabat-sahabat saya yang balik daripada Mesir, di Mesir, semua penjarakan. Saya juga tengok di Palestin, apa yang berlaku di Gaza, yang kita ada penjarakan. Di Indonesia, dapatan yang menunjukkan Masjid Istiqlal yang besar pun ada penjarakan. Maknanya cerita tentang penjarakan ini bukanlah satu cerita yang pelik, tapi marilah sama-sama kita doa sehingga selesai wabak kita boleh sembahyang merapatkan saf seperti sedia kala, insya-Allah. Baik, satu jawapan yang boleh kita fahami dengan baik apa yang disebut oleh yang Muhammad Datuk tadi. Cuma saya nak tanya juga tentang SOP yang berlaku di negara jiran kita yang kadang-kadang ada sedikit perbezaan. Tapi insya-Allah kita tangguhkan dulu soalan tu. Kita akan berehat seketika, insya-Allah kita jumpa selepas ini. Kembali bertemu dan terima kasih kepada anda semua yang terus bersama kami dalam rancangan Forum Perdana Ehwal Islam. Kita membicarakan tajuk takut Allah atau takut COVID-19. Sebelum berehat tadi saya lontarkan sedikit persoalan kepada Yang Berhormat Datuk tentang SOP yang berlaku di negara jiran yang juga menjadi pertanyaan masyarakat. Umpamanya solat Jumaat sebagai contoh, Yang Berhormat Datuk, kenapa di negara kita ini tidak boleh digilirkan solat Jumaat itu contohnya buat sampai 2 kali ataupun 3 kali? Kenapa di negara orang lain boleh, di negara kita tak boleh? Mungkin sedikit penjelasan daripada Datuk, silakan. Saya ucap terima kasih. Sebenarnya apabila kita sebut hukum ni, ramai orang salah anggap dan mereka menganggap bahawa yang beri pandangan itu mungkin seseorang sahaja. Sebagai contoh, mungkin dianggap Menteri Agama beri pandangan. Nampak bila soalan-soalan ditanya dalam Facebook kepada kami, kenapa gini, kenapa begini. Sejujurnya, saya nyatakan pada malam ni, mana-mana keputusan yang besar yang hendak kita lakukan, yang menjadi sudah barang tentu kontroversi atau perlu mengambil kata sepakat, maka pada masa itu kita akan panggil para ashabus samahah mufti dan juga ahli-ahli majlis muzakarah fatwa yang dilantik. Kita panggil bukan seorang, tapi semua ashabus samahah atau wakilnya. Begitu juga apabila kita panggil tersebut, kita sediakan kertas kerja. Kita kira bahas ilmi. Bukan sekadar itu, kita akan tengok terkait dengan pakar kepada apa. Pakar kesihatan kita akan panggil untuk dapat olahkan pandangan. Sebab al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Nak menjatuhkan satu hukum, maka kita itu adalah sejuzuk daripada cabang, kita kena gambarkan dulu hukum tu macam mana. Orang panggil penjelasan dengan sejelasnya, barulah kita ambil satu-satu keputusan.
Tak cukup dengan itu, bila mana mereka bincang, mereka ni bebas beri pandangan, beri pendapat satu persatu. Ashabus Samahah, saya tengok mereka yang begitu aktif bila beri pandangan masing-masing. Selepas daripada itu, barulah hukum tersebut dikeluarkan. Dan hukum yang dikeluarkan itu menghadap kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agung dan majlis raja-raja ataupun dipersembahkan. Kemudian barulah diambil pandangan. Artinya satu-satu hukum yang kita nak keluar itu dia melalui prosesan demi prosesan supaya ianya tidaklah bercanggah dan dia bukanlah menjadi keadaan kita kelang kabut. Sebab itu saya rasa syukur pada Allah, negara kita kebanyakan pandangan kita beri adalah hampir sama semuanya. Dan hukum dan fatwa seperti ini yang diajar dalam ilmu kefatwaan, di mana kadang-kadang tidak sesuai, kita nak cedok satu pandangan apabila suasana keadaan berbeza, tempat kita keadaannya berbeza. Dalam kitab seperti Abdullah bin Bayyah, kitab Sina'atul Fatwa sebagai contoh, dan beberapa kitab seperti Ibn Hamdan berkenaan Adabul Fatwa Al-Fatwa ni, dia menyebut tentang mengambil hukum maslahah dan juga suasana setempat. Bahkan Syekh Asy'arawi menyatakan ar-ra'yu al-marjuh in kana ma'ahu maslahah fatakun rajihah. Lebih kurang begitulah. Maksudnya pandangan yang marjuh, yang lemah, tak kala bersamanya ada maslahat, maka dia akan jadi kuat. Jadi apa yang kita putuskan ini, kita tengok kesesuaian. Dengan kita meraihkan mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ini kita akan ikut Imam Syafi'i dan juga Syawafi', ulama-ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi dan seumpamanya. Dan kita mungkin keluar jika sekiranya maslahat berlaku. Tapi bila kita buat macam itu, itulah tertibnya. Bila tertib macam itu, kita tak buat macam sembahyang kita kata 2-3 kali. Kenapa kita tak buat macam ni? Buat masa ni dan mungkin akan berubah. Tapi buat macam kenapa? Kerana persoalannya bukan masalah kita nak sembahyang 2-3 kali. Masalahnya kita nak suruh supaya jarak, supaya jangan berkumpul, supaya berlaku selamat daripada wabak. Kalau macam setengah negeri kerana dia masjid sempit, macam contohnya di satu tempat masjid sempit, jadi tak ada, maka ijtihad mereka kita buat 2-3 kali, maka itu juga berlaku. Tapi kita bukan masalah isu masjid sempit, bukan masalah ni. Masalahnya sekarangnya wabak. Masalahnya sekarang kita nak mengatakan bahawa sebaik mungkin mereka beruzlah, berada di rumah masing-masing dalam keadaan mematuhi SOP, maka itu isunya. Jadi bila itu isunya, maka kita katakan bahawa kita melihat kepentingan untuk kita solat berjemaah itu ada, dan kita telah mendirikan fardu kifayah. Saat yang sama sahabat-sahabat kita boleh sembahyang di rumah secara berjemaah dan menghidupkannya. Dan kalau kita lihat secara positif, maka ini peluang kepada kita untuk mendidik, mentarbiah berjemaah dengan anak, isteri dan kaum keluarga. Niat kita nak ke masjid itu, insya-Allah kita akan dapat pahala. Satu hadis yang menarik, Rasulullah SAW menyatakan ada 7 golongan yang mendapat lindungan arasy Allah. Sab'atun yuziduhumullah yauma la zilla illa zilluh. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, lelaki yang hatinya sentiasa bergantung kepada masjid. Bukan sekadar pergi, bergantung pun, ingat nak pergi masjid, dia akan dapat pahala dan dapat lindungan arasy Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, itu penjelasan yang telah diberikan oleh Berhormat Menteri. Saya ingin berkongsi kepada anda di rumah, mungkin anda nak mendapatkan maklumat tambahan, bacaan tambahan. Di tangan saya ini ada beberapa buku dan makalah yang telah diterbitkan oleh Pejabat Menteri Hariwal Agama yang boleh anda dapatkan secara percuma. Di mana? Mai, saya tunjukkan kepada anda. Anda pergi saja ke laman sesawang www.mira.gov.my, www.mira.gov.my. Anda lihat laman sesawang ini, klik bahagian muat turun dan tekan di kolom Al-Bayan. Apabila anda tekan kolom Al-Bayan, di sini terdapatnya makalah-makalah terkini yang kita bincang malam ini. Takut Allah atau takut COVID-19 telah dimuat naik oleh Pejabat Menteri Hariwal Agama untuk anda baca dan anda teliti untuk tambahkan maklumat dan sebagainya.
Dan apabila ulasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, saya telah membuat sedikit analisa kepada akhbar perdana maupun akhbar online di dalam negara kita berkenaan dengan SOP masjid dan juga isu yang berkaitan dengan solat di masjid dan surau. Antaranya yang menyebut bahawa penjarakan dalam solat adalah bid'ah. Penguasa menanggung dosa. Marah betul dia ni. Kemudian ada juga isu yang menyebut bahawa imam dan jemaah mengaku solat tarawih tanpa penjarakan fizikal. Disorok-sorok semata-mata untuk solat di masjid dan surau. Dan kita lihat juga ada isu keadaan solat melebihi kapasiti, jemaah berselawat ketika ditahan polis. Dan ada juga hantaran yang menyebut pegangan WHO gagal. Kembalilah kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, rapatkan saf dalam solat dan banyakkan berdoa, COVID-19 pasti akan lenyap. Yakinlah. Soalan saya kepada Yang Berhormat Datuk Seri, atas analisa akhbar yang telah saya bawakan kepada para penonton sekalian, ramai masyarakat menyatakan bahawa Islam menyuruh kita solat berjamaah dan solat rapatkan saf. Tetapi apabila berlaku isu COVID ini, disuruh untuk menjarakkan saf, berlanggar dengan perintah ataupun suruhan dalam rapatkan saf. Mungkin Yang Berhormat Datuk Seri boleh memberi jawapan kepada analisa berita ini. Silakan. Okey, terima kasih. Ini sebahagian daripada tambahan daripada jawapan saya daripada tadi. Pertama, kita isu kefahaman dan makrifah ini adalah penting. Sebab itu saya terbaca dalam satu buku yang ditajukkan oleh Dr. Nuruddin, yang tajuk bukunya Al-Ijtihad Al-Maqasidi. Antara lain dia menyebut bahawa apabila sesuatu perkara itu, kita tak boleh tengok sesuatu perkara itu begitu sahaja. Kita juga kena tengok sesuatu perkara itu berdasarkan pertimbangan akal yang dipandu oleh nas-nas syar'i. Tapi akal itu akan menjadikan satu-satu pandangan kita ini, pertama, dia tidak akan rasa jumuk dan dia tidak akan rasa macam kita kata gak yang ni tak betul dan seumpamanya. Kita kena faham Islam sesuai semua masa dan semua tempat. Islam dia agama yang sifatnya ada dua. Satu dipanggil sifat sawabit. Satu lagi sifatnya mutaghayirat. Sawabit ni maknanya perkara tu dia tak akan berubah. Mutaghayirat ni perkara tu boleh berubah. Apa dia? Sawabit ni Allah suruh kita semayang. Maka wajib semayang. Bahkan yang pentingnya semayang. Yang mutaghayirat ni mungkin Allah suruh kita semayang berjemaah, tetapi dalam situasi tertentu kita semayang berjemaah di rumah. Dalam situasi tertentu kita menjarakkan. Kenapa? Kerana penyakit, kerana keuzuran atau wabak-wabak yang berlaku. Dan ini bukan perkara yang jarak daripada kalangan para ulama, bahkan diterima. Kalau nak kata kami seorang, maka di sana berapa ramai ashabus samahah. Kalau nak kata negara kita seorang, kita bukan mempengaruhi ulama-ulama Arab pun. Kita tak mempengaruhi mereka, tapi mereka membuat kajian dan mereka juga begitu iktina dengan hujahan-hujahan mereka. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube yang hebat-hebat mereka ni beri pandangan, saya tengok terlalu tuntas sebab mereka memahami keadaan-keadaan seperti itu. Dan dulu kita duk ingat bahawa perkara COVID ini mungkin kebetulan ataupun penyakit boleh, tapi sekarang kita tengok angka begitu mencanak naik dan kematian juga demi kematian. Yang paling kita sedih apabila juga para ulama, tokoh-tokoh ulama kita juga terkena dengan COVID dan ada yang meninggal dunia. Dengan sebab itu perkara ini bukan satu perkara yang kita kata kita nak merempuh begitu sahaja. Apa yang berlaku di sebalik keadaan ini, kita telah timbul kluster masjid. Telah timbul perkara-perkara seperti ini. Kita duk doa dan kita duk jarakkan. Peringkat pertama, Alhamdulillah. PKP pertama, PKPB pertama, PKPP pun Alhamdulillah kluster masjid boleh katakan kurang yang amat. Bahkan tak ada pun.
Tapi kerana mungkin ada sedikit berlaku kerana wabak yang besar, maka sudah timbul perkara seperti itu. Jadi saya syorkan bila kita tengok sesuatu itu, kita akan menginsafi. Kita tengok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berapa banyak dia telah memberi pandangan-pandangan yang sesuai dengan zamannya. Kita tengok zaman Sayyidina Osman, maka sudah berapa berubah. Maka di situlah kita dapati bahawa mereka, para ulama dan ahli ilmu, sentiasa melihat maslahat-maslahat. Dan mereka tengok apabila nak beri satu istimbat ahkam atau hukum, mereka begitu menghalusi isu-isu seperti yang disebutkan tadi. Pertama, jarakkan daripada kalimah bid'ah. Sikit-sikit bid'ah, maka kita elakkan perkara tersebut dalam kamus kita. Kedua, tanyalah kepada orang yang mengetahui. Kita ada Ashabus Samahah. JAKIM sendiri ada laman webnya. Para Ashabus Samahah, mufti-mufti kita ada laman webnya, ada fatwa-fatwanya. Maka bila kita rojok seperti ini, maka kita termasuk dalam firman Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tak tahu. Ahli zikir ni maknanya ahli ilmu. Jadi mesti kita dapat maklumat yang sebaiknya, dan kita bukan sekadar menulis, melihat orang ni pandang, orang ni pandang, orang ni pandang, tapi kita tengok apa yang sebenarnya, apa yang telah dibahaskan, apa yang telah dimunaqasyahkan oleh para ulama. Alhamdulillah, untuk penegasannya, banyak persoalan yang ditanyakan tadi, kami telah hantar soalan-soalan sebahagiannya kepada masyayikh, Syekhul Azhar, Mufti Mesir, begitu juga Mufti Emirat Arab Bersatu, Allamah Syekh Abdullah bin Bayyah. Begitu juga dalam pelbagai isu-isu yang terkait dengan ni, jawapannya adalah sama, cuma bahasa mereka sahaja berlainan, tapi kita faham hukum adalah sama. Justru marilah sama-sama kita rojok kepada badan berautoriti di Malaysia pun ada, di negeri-negeri pun ada. Mudah-mudahan kita sama-sama kembali dan bertauk, dan kita jelas bila kita bercakap beragama ala bayyinatin, atas kenyataan, atas hujah, atas dalil, atas pandangan yang kukuh, insya-Allah kita semua akan selamat. Terima kasih pada Yang Berhormat Datuk di atas penjelasan kepada kita tadi tentang isu yang sangat penting yang kita bicarakan pada malam ini, takut Allah ataupun takut COVID-19. Satu isu yang sangat penting Yang Berhormat Datuk, yang kita tak boleh tidak kita mesti tanya Datuk pada malam ni lah isu vaksin. Ada beberapa isu tentang vaksin ini. Antara persoalan masyarakat ialah adakah sebenarnya sudah ada pengesahan daripada para ulama dunia. Satu. Yang kedua, adakah mereka itu sendiri sudah divaksinkan? Sebab kadang-kadang mereka menyatakan boleh, harus, tapi dari sudut amalan ataupun perbuatan, adakah mereka sudah mengambil ataupun tidak? Mungkin sedikit ulasan daripada Yang Berhormat Datuk. Okey. Alhamdulillah, masalah vaksin ini untuk virus COVID-19 ni cukup menarik. Saya cuba dapati pandangan daripada ramai pihak, termasuk KKM, dan bukan saya seorang lah, termasuk daripada Ashabus Samahah Mufti, dan juga saya dapat pandangan daripada luar sendiri pun. Bila sebut tentang vaksin yang ini, alhamdulillah dapatan kami menunjukkan bahawa seperti Pfizer, seperti AstraZeneca dan beberapa lagi itu, dia selamat daripada unsur najis, daripada apa yang dikatakan, dan dia bukan dibuat daripada itu. Ertinya dia sifatnya halal. Cara prosesannya adalah baik dan benar. Bahkan kita pun dengar baru-baru ni yang buat Pfizer tu dengar kata orang Islam pula, asal daripada Turki, menetap di Jerman, dan dapatan kajian testimoninya begitu lama, berkepakaran yang tinggi. Dan kita tahu zaman kerajaan Islam dulu, masalah tentang vaksin ni bukan baru, tapi beratus-ratus tahun dah. Jadi di situ kita pun faham. Jadi bukan sekadar mereka beri fatwa, tapi mereka juga telah mengambil vaksin.
Dalam buku yang sama yang ditunjukkan oleh sahabat kita, oleh Ustaz Hariri tadi, di sini juga kita sebut dalam buku ini mereka yang telah mengambil vaksin. Ashabus Samahah Mufti kita pun ada dah yang ambil. Yeah. Begitu juga kita tengok seperti Syekh Abdullah bin Bayyah sudah ambil. Begitu juga dengan Mufti Saudi juga sudah ambil. Imam Masjidil Haram yang terkenal yang kita dengar baca merdu, Syekh Sudais juga telah ambil, dan ramai lagi. InsyaAllah kita boleh senaraikan dan kita muat turunkan. Bahkan perkara seperti ini saya juga mengajak kepada kita, ikutlah mereka, ambillah vaksin, dan kita minta guru takmir, kita minta mereka juga ambil, dan saya juga mengambil kesempatan nak minta dengan Musti, dengan kerajaan Malaysia, mereka ni juga dimasukkan dalam frontliner seperti imam-imam, seperti, sebab dia ni juru bicara lisan ummah bagi kampung masing-masing, yang kalau dia ambil itu mungkin lain sikit nampaknya. Jadi walau macam mana pun, alhamdulillah, mereka bukan sekadar beri fatwa, mereka juga telah mengambilnya, dan alhamdulillah kajian demi kajian, testimoni demi testimoni menunjukkan keberkesanannya adalah amat-amat baik, dan kita menganggap ini sebahagian daripada usaha dan ikhtiar. InsyaAllah kita harap perkara ini tidak lagi timbul isu masalah mereka hanya cakap tapi mereka tak buat, tapi mereka sambut untuk sama-sama divaksinkan. Baik, terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Zulkifli. Saya nak pergi kepada soalan yang berikutnya yang luas sedikit daripada vaksin tadi. Sebab Datuk dah sebut tadi tentang kepentingan vaksin, dan juga kita menyuruhlah supaya kalau kita ada orang tua, ada mak, ada ayah, kadang-kadang mereka ni rasa takut, rasa bimbang, kita lah sebagai anak untuk memberi semangat, beri motivasi kepada ibu kita, pada ayah kita, atuk kita, nenek kita, supaya mereka jangan risau. Dari sudut hukum dah jelas tadi, kemudian dari sudut keperluan kesihatan. Saya nak pergi persoalan ni pada Datuk berkenaan dengan musim haji yang dah tak berapa lama ni lagi, Datuk. Jadi kalau kita tengok dalam media masa pun macam-macam timbul persoalan pergi haji ke tak pada tahun ni, dan sebahagian kata kalau tak ambil lagi vaksin tak boleh pergi. Mungkin sedikit penjelasan pada Yang Berhormat Datuk. Okey. Yang pertama sekali, menjadi adab kita dengan sesebuah negara termasuk seperti Arab Saudi, kita akan menunggu jawapan secara resmi daripada mereka yang dihantar surat kepada kita. Itulah amalan biasa yang dilakukan setiap tahun. Jadi sekarang ni kita tunggu. Walaupun kita dengar pengumuman demi pengumuman ada, tapi itu lebih kepada apa yang disebut dan dinyatakan dalam akhbar begitu sahaja. Tapi surat resmi tabung haji masih lagi menunggu, dan kita kerajaan Malaysia menunggu. Saya mengadakan perbincangan dan meeting hampir setiap minggu untuk mendapatkan khabar terkini berkenaan dengan haji ini. Cumanya daripada lawatan saya ke Arab Saudi baru-baru ini pada musim haji, saya boleh rumuskan beberapa perkara. Jika sekiranya ada haji tahun ini, berdasarkan kepada situasi pandemik COVID, kemungkinan besar dan kebarangkalian dikurangkan jumlahnya, dan termasuk negara-negara yang lain lah. Yang kedua, berdasarkan kepada apa yang disebut, maka seolah-olah pengambilan vaksin adalah mesti bagi mereka yang nak pergi ke Mekah. Alhamdulillah, tabung haji mengambil satu inisiatif dan telah mevaksinkan melalui KKM lebih daripada 4,000 orang, dan ini sebagai standby. Jika sekiranya mereka boleh pergi, maka mereka telah bersiap siaga. Ketiganya, mereka juga tengok vaksin yang telah diterima oleh Arab Saudi. Setakat yang saya tahu baru 2, tapi insya-Allah mungkin akan lain lagi, Pfizer dengan AstraZeneca, dan insya-Allah yang lain juga mungkin akan diluluskan berdasarkan daripada WHO. Walau macam mana pun kita akan tanya. Dan yang ketiga, yang akhir sekali, kita
tengok kita telah bina SOP bagaimana pelaksanaan itu perlulah mengikut dan mematuhi SOP yang sebenarnya. Marilah sama-sama kita doa kepada Allah, semoga kita pada tahun ini ada wakil daripada Malaysia, kita boleh hantar rombongan haji tidak banyak pun sedikit sebagai menyahut perman Allah ataupun apa yang Allah sebut wa azzim finnasi bil haji ya'tu karijala, dan kita talbiyah dengan labbaik Allahumma labbaik, dan insya-Allah kita harap rakyat Malaysia ada yang dapat dan berpeluang untuk ke Mekah pada tahun ini. Datuk, sebelum kita berehat seketika ni, Datuk sebut di hujung tadi ada 4,000 bakal jemaah haji. Adakah itu jumlah anggaran ke ataupun macam mana? Jumlah itu jumlah tepat sebenarnya, dan kita pilih bukan berdasarkan pada apa, sebab sekarang ni haji kita ikut kota. Sebagaimana tahun lepas sudah ada mereka yang sepatut pergi, tahun ni pun sepatutnya ada. Jadi kita ambil penggiliran berdasarkan keutamaan dan syarat-syarat. Syarat dia setakat ni yang dikhabarkan masih lagi antara 18 sehingga 60 tahun. Itu syaratnya. Dan syaratnya selamat daripada penyakit-penyakit yang berat lah. Syaratnya kalau boleh sebelum lepas tu kena buat swab test. Kalau boleh, dan itu sebenarnya ada vaksin. Jadi ada pengakuan-pengakuan, ada kesahihan tentang hal itu, dan insya-Allah tabung haji akan menguruskan. Sebab itu kita sekarang ni sentiasa siap siaga untuk mendapatkan sebarang bentuk tindakan berdasarkan maklumat daripada sebelah Arab Saudi, dan perkara ini akan diperhalusilah oleh kerajaan Malaysia dan akan dibincangkan satu persatu. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk di atas penjelasan yang disebut tadi, terutama isu tentang pertanyaan ramai masyarakat. Kami yang tahun lepas patutnya pergi ataupun tidak pada tahun ini. Jadi secara mudahnya jawapannya ialah kita pakai doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang kepada kita untuk kita jejak ke Baitullah untuk menunaikan haji, insya-Allah. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berehat seketika. Harapan kami sangat-sangat jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Forum Perdana Ehwal Islam. Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, anda masih bersama Forum Perdana Ehwal Islam khas pada malam ini. Kami membincangkan tentang paranoid anda, tentang perasaan takut anda, takut kepada Allah ataupun takut COVID-19. Banyak perkara yang telah kita bincangkan dan beberapa pertanyaan di Facebook juga yang dapat saya bawakan kepada anda. Ada beberapa komen di Facebook yang telah saya potong dan tampal di skrin ini. Antaranya ialah berkaitan dengan mahu menggunakan herba-herba ataupun ubat-ubat yang datang daripada seperti herba, air zam-zam, buah zaitun, buah bidara, habatus sauda untuk mengubati daripada mengambil vaksin. Ada juga yang memberi pandangan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa negara kita ini kalau di sebelah pedalaman mereka terkenal dengan herba dan perubatan-perubatan Melayu lama yang mereka percaya. Dan apabila bertemu dengan satu penyakit baharu ini, kepercayaan itu masih ada. Mereka percaya sekiranya makan begini, minum air kelapa boleh menghilangkan penyakit daripada mengambil perubatan terkini vaksin. Mungkin Yang Berhormat Datuk Seri boleh memberi komen sedikit pertembungan di antara kepercayaan perubatan lama ini yang berakar dalam masyarakat Melayu kita dengan vaksin yang sedang kita buat untuk COVID-19. Datuk Seri. Okey, saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bertanya berkenaan dengan isu seperti ini. Apa yang saya nyatakan bahawa kemungkinan sebahagian daripada apa yang disebut ada nas-nas, ada dalil-dalil. Contohnya hadis berkenaan air zam-zam, zam-zamun lima syuribalah. Air zam-zam ini berdasarkan apa yang dia niat, sifatnya baik, maka kita minum, insya-Allah dengan izin Allah
akan ada kesembuhan mengikut apa yang kita niat dan seumpamanya. Begitu juga sebahagian daripada makanan-makanan yang tertentu dan juga ramuan-ramuan yang tertentu. Saya nyatakan jika sekiranya sekadar kita katakan itu amalan-amalan oleh orang-orang kita, orang-orang lama kita, nenek moyang kita rahimahumullah semuanya itu, maka kita anggap ini semua adalah petua. Petua ini kita tak kata fatwa, dia petua. Petua ini ada benarnya, ada baiknya. Tapi dia bukan bersifat testimoni dan dia bukan bersifat keseluruhan. Mungkin keserasiannya pada begiang. Adapun apa yang disebut tentang vaksin yang sedang kita hadapi sekarang, dia telah mengalami fasa-fasanya. Bila mana dia membina satu-satu vaksin itu, dia tak boleh bina tu sehari ataupun sehari setengah, tengah-tengah duduk gini pakai jadi selalu, capur-capur ni pakai ya selalu. Tak, dia ada testimoninya dan dia ada fasa-fasanya. Fasa-fasa tersebut adalah satu perkara yang cukup baik dan dia telah diuji. Bila dia telah diuji, maka kesannya itu, kalau kita belajar dari segi agama sendiri pun, dia akan ada hukum. Ada hukum akal, ada hukum syarak, ada juga hukum adat. Jadi adat ni hukum dipakai apabila ia telah melalui proses sangnya. Jadi bila dah melalui proses sang yang lama dan sama natijahnya, hipotesisnya, dapatannya sama, maka di situlah baru kita pakai. Alhamdulillah, berdasarkan dapatan dan kajian oleh bukan kita seorang, tapi banyak di Malaysia, sebagai contoh di luar negara dan seumpamanya, kita tengok hipotesis yang mereka buat terhadap vaksin yang dibina itu telah mengalami ujian demi ujian. Dan dapatan mereka ada yang 90% lebih, maka keyakinan tentang hal itu adalah lebih sesuai dan lebih kukuh tanpa kita menafikan sebahagian daripada usaha dan ikhtiar ataupun petua lama-lama. Ya. Memanglah tak ada masalah nak minum air kelapa. Itu bukan masalah, bukan kita kata itu tak boleh, tapi di sana ada tentang yang kita kata khusus tentang vaksin seperti ini. Jadi menjawab kepada persoalan seperti yang ditanyakan tadi, kita katakan kepada mak teh ke, mak de ke, pak de ke, minumlah air kelapa, tak ada masalah, insya-Allah. Tapi ambillah vaksin. Pergi ke hospital, pergi ke KKM ataupun selepas dapat temu janji, kita ambil vaksin tersebut. Usaha-usaha seperti ini adalah jauh kita rasa lebih baik. Orang kata kita menghimpunkan, dah rasa nak minum air kelapa, alhamdulillah, di rumah kita ada satu balang air zam-zam, kita ambil air zam-zam, kita minum. Tapi kita pergi vaksin, tak ada masalah. Dan itu yang kita nak. Kita ajak ibu bapa kita pergi vaksin. Tadi kebetulan saya bertemu dengan seorang polis bantuan. Dia asal orang Terengganu. Dia datang kat saya, betulan dia bertugas. Dia kata ibu saya dengan bapa saya tak mahu vaksin. Saya kata kena. Betul tak Datuk? Kena. Akhirnya dia vaksin. Maka di situ kitalah yang menjadi pendorong kepada ibu bapa kita untuk bervaksin. Dan saya minta ashabus samahah, ashabul fadilah, tok-tok guru, guru-guru takmir, tok-tok imam, marilah bersama-sama kita untuk kita mengajak masyarakat daripada bawah, daripada semua sekali, pak de, mak de, daripada pak teh, mak teh, pak lang, mak lang, dan semua sekali orang kampung kita untuk kita ambil vaksin mengikut penjadualannya, kerana kita harap semua rakyat Malaysia insya-Allah dapat vaksin dan kita semua bebas. Kita ambil vaksin bukan kita lindung diri kita sahaja, tapi rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita pun sama dengan kita, maka semuanya akan jadi baik insya-Allah. Yang berhormat Datuk, kita sudah berada di penghujung pertemuan kita pada malam ini. Cuma sebelum kita pergi kepada munajat kita doa untuk Malaysia ni, saya nak mohon daripada Yang Berhormat Datuk untuk membuat sedikit kesimpulan dan sesuatu khulasah yang boleh insya-Allah membantu kita supaya kita kena sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan takut pada COVID ini dengan kita berusaha seikhtiar dengan asbab tertentu supaya kita dijauhkan daripada COVID-19. Sedikit kesimpulan daripada Datuk, silakan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan
sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, isu ini adalah isu kita semua. Kalau dulu mungkin kita kata kelompok orang ni, orang tu jauh daripada kita. Tapi masalah COVID sekarang ini, anak kita, keluarga kita, jiran kita, sahabat handai kita. Dan saya cukup terkesan bila saya dengar ada yang ditidurkan, kemudian tak bangun-bangun. Ada yang terus pergi, kita baru sedar dan kita terkejut. Umurnya kadang-kadang muda pada kita. Harapan kita agar kita dulu pergi, tapi dia dulu dah pergi pada kita. Sebab itu, bila kita sebut macam ini merupakan ujian Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dalam COVID ni ada semua. Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, maklum sajalah. Kadang-kadang tu dengan kehilangan harta benda, kehilangan masalah kerja, masalah tentang jiwa raga. Inilah COVID akibatnya. Tapi Allah sebut wabasyiris sabirin. Allah beri berita gembira pada orang sabar. Salah satu daripada sabar ni, kita ikhtiar, kita duduk di rumah, kita ikut peraturan KKM, masa PKP kita jaga sebaik-baik mungkin, maka itu sebahagiannya. Seterusnya, saya lihat bahawa perlunya menjadi budaya kepada kita untuk merujuk kepada para ulama, ashabus samahah terutamanya, yang mana mereka ini sentiasa mendapat maklumat yang amat banyak dan baru, dan mereka juga telah war-warkan. Jadi apa-apa kemuskilan, kita tanya mufti di tempat kita, datuk-datuk mufti. Saya tengok mereka semua cukup baik dan baik untuk menyebarkan pada para ulama, agamawan yang hebat-hebat. Kita bersatu pandangan semua sekali dan kita ikut dan kita ketuakan mufti-mufti kita, para ulama kita, untuk kita sekalikan pandangan kita bahawa kita galakkan, bahkan kita mohon mereka bervaksin semua sekali dan jangan bazirkan bekas-bekas ataupun botol-botol vaksin yang terabai dek kerana kita tak datang, kecualilah kita uzur yang amat, itu soal lain. Tapi cubalah kita penuhi temu janji kita tentang vaksin apabila telah diberi, untuk kita patuh arahan tersebut. Akhir sekali, saya juga nyatakan bahawa kefahaman tentang takut kepada Allah bukan menghalang kepada kita untuk kita berikhtiar, bahkan itu sejuzuk daripada makna kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ikhlaskan diri kita, kita tadarrukkan diri kita, rendahkan hati dan jiwa kita, menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala pelihara kita, keluarga kita dan negara kita. Untuk itu marilah kita aminkan bacaan doa dan munajat yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bima syahidna annaka antallah, antal wahidul ahad, al-fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taqdiya hajatana ya Allah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal-ard عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا يا الله اهدنا يا الله اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا
وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا الله يا الله يا الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. يا الله. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mustajabkan doa, permohonan kita, harapan kita, insya-Allah. Dengan berakhirnya doa yang dibaca oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri itu, maka insya-Allah forum perdana pada malam ini akan berlabuh. Saya nak gunakan ruang yang terakhir ini untuk ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairal jazak kepada Yang Berhormat Datuk. Terima kasih kepada rakan saya Ustaz Hariri. Terima kasih kepada tim yang bertugas pada malam ini. Terima kasih kepada Ashabus Samahah, Mufti-Mufti. Terima kasih kepada Datuk Ketua Pengarah JAKIM. Terima kasih kepada semua penonton yang setia menunggu 1 jam setengah pada malam ini untuk bersama-sama dengan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan yang diberikan oleh tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada kehidupan kita. Jadi kita berlabuh di sini pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan forum perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.